Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah tentunya lah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah COVID-19, implikasi dan tindakan untuk sektor perladangan dan komoditi. Tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang sebenarnya sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang merupakan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Jadi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas jemputan pada kali ini. Kali yang kedua sebenarnya. Betul. Selepas kerajaan baru. Dan saya masih ingat lagi bila Datuk sebut ini kali kedua. Kali pertama dulu pada 4 hari bulan Mac. Dan kita bercakap ketika itu tentang dimensi dan cabaran perikatan nasional. Jadi dengan apabila negara pula dilanda dengan wabak COVID-19 ini, jadi ini betul-betul merupakan satu cabaran yang cukup hebat. Cabaran untuk mengurus negara ketika dalam keadaan musibah. Betul. Itu satu ujian besar, tetapi menjadi satu ruang untuk kita menonjolkan kemampuan untuk kita mengurus sebuah negara. Kalau dalam keadaan konflik dan juga musibah kita boleh uruskan, maka tentulah dalam keadaan biasa kita lebih mampu untuk uruskan negara, insya-Allah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320594624 dan juga 0320594625. Baiklah, mungkin tidak terlewatlah terlebih dahulu saya ambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin kerana dilantik sebagai Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi dalam Kabinet Malaysia. Tapi ramai juga mungkin yang ingin mengetahui sebenarnya fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih atas ucapan tadi, tetapi ia suatu ucapan yang menggambarkan hasrat yang besar. Kerana ia tanggungjawab yang besar untuk saya tanggung. Kerana kementerian yang saya diberi amanah untuk menjaganya ini kementerian yang sangat besar fungsinya pada rakyat. Kalau kita mahu lihat dari sudut kepentingan Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, kita lihat pada sudut 4 perkara. Pertama sekali kita lihat dari sudut nilai ekspor yang datang daripada sektor perdagangan dan komoditi, itu sebanyak 125.6 bilion, iaitu 12.7% daripada keseluruhan nilai ekspor bagi tahun 2019. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dari sudut KDNK, sektor perdagangan dan komoditi menyumbang sebanyak 85.8 bilion, iaitu lebih kurang 6% daripada keseluruhan KDNK kita yang berjumlah 1,420 bilion. Itu besar. Yang ketiga, kita lihat pada mereka yang menjadi customer kami atau pelanggan kami, iaitu pekebun kecil, yang mana mereka ini berjumlah 977,206 orang, hampir 1 juta pekebun kecil. Dalam keadaan rakyat Malaysia berjumlah 32 juta, dan 1 juta ini tentulah melibatkan keluarga yang jumlah semuanya ialah hampir 5 juta. Berarti hampir 1/6 daripada rakyat Malaysia. Artinya besar, dan saiz tanah ataupun saiz tanah yang digunakan untuk menanam ialah sebanyak 2.44 juta hektar. Itu sebanyak 34.9% tanaman agri-komoditi. Itu tiga. Yang keempat, kita lihat dari sudut keluasan tanaman. Keseluruhannya di bawah kementerian saya, kita melihat atau kita menyelia 7.01 juta hektar. Itu sebanyak 93.8% keseluruhan tanah pertanian negara kita. Artinya memang kerja besar menerusi Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi ini memberi kesan pada negara,
memberi kesan pada rakyat bawahan, pada rakyat B40 terutamanya, dan juga beri kesan kepada keseluruhan pendapatan negara, ekspor negara. Itulah besar tanggungjawab yang perlu saya galas, dan tentulah harapannya besar oleh rakyat untuk saya buat yang terbaik. Maka yang saya perlukan ialah doa daripada rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat dari sudut struktur tugasan di peringkat kementerian, kita ada 8 komoditi utama yang perlu kita perhalusi. Iaitu bermula, yang pertama paling besar ialah sawit, yang kedua getah, yang ketiga kayu kayan, yang keempat koko, yang kelima lada, yang keenam tembakau, yang ketujuh kenaf, dan yang terakhir yang sedang kita fokus sekarang ialah biodiesel. Ini 8 yang utama. Ada lagi yang kecil, ini yang utamanya. Arti inilah bidang tugasan yang perlu saya selia sebagai seorang menteri yang diberikan amanah menjaga Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Bila sebegitu besar cabaran yang Datuk dan rakan-rakan di Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi terpaksa hadapi, dan apabila Datuk diberi ataupun dilantik sebagai Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, apa sebenarnya visi Datuk apabila menerima tanggungjawab ini? Ya, tentulah pertama kita letak kita mahu jalan terbaik, yang paling baik yang kita boleh usahakan. Tetapi di peringkat kementerian kita sudah ada visi kita. Visi peringkat kementerian ialah untuk Malaysia menjadi peneraju pasaran global bagi industri peladangan dan juga komoditi, dengan cara kita membawanya dalam bentuk yang mampan, dalam bentuk yang tidak yang mesra alam, dalam bentuk yang tidak mencemar alam. Itu yang kita bawa sebagai visi kita. Dan untuk mencapai visi inilah, misi yang kita letakkan ialah untuk kita menjadi satu negara yang bergerak ke arah pembangunan industri secara lestari. Itu yang kita harapkan, menerusi daya saing global. Jadi kata kunci kita ialah pertama daya saing, yang kedua ialah dari sudut lestari. Ini yang kita fokus insya-Allah. Dan kita yakin kita boleh buat. Bila Datuk sebut tentang daya saing, kita tahu lately lah, kebelakangan ini banyak tekanan sebenarnya yang diberikan oleh negara-negara luar terutamanya. Kita lihat macam EU misalnya, mereka cuba memboikot minyak sawit kita. Apakah semua ini Datuk lihat sebagai satu cabaran? Saya menganggap ia sebagai cabaran. Itu yang saya katakan, misi kita tadi untuk daya saing global. Global tentunya bukan hanya Malaysia, melibatkan antarabangsa, dan tentulah yang antarabangsanya ialah negara seperti Europe, negara Eropah. Ini suatu pasaran yang sangat besar sebenarnya, tapi cabaran sangat besar. Itu kita di peringkat sawit sebagai contoh, kita berhadapan dengan satu kempen daripada EU untuk downgrade kita punya minyak kelapa sawit sebagai satu saingan pada minyak yang lain, minyak seri yang lain, soya dan sebagainya. Maka dikala kita berhadapan dengan cabaran itu, pertama kita balik fokus apa kekuatan yang kita ada. Kekuatan yang kita ada ialah bahawa industri minyak kelapa sawit atau kelapa sawit ini bukan industri baru bagi negara kita Malaysia, yang berusia 100 tahun. Usia yang panjang, hampir 100 tahun. Itu usia kita. Dan kita mempunyai kekuatan dari sudut lembaga yang membina ataupun lembaga yang membuat kajian penyelidikan untuk membangunkan industri ini. Menerusi lembaga minyak sawit Malaysia, MPOB, yang sentiasa ke hadapan untuk mengemukakan pelbagai penyelidikan yang baru sebagai suatu benda yang boleh kita kemukakan kepada peringkat antarabangsa. Termasuklah saya sebut dalam beberapa siri pertemuan saya dengan media, termasuk juga dalam interview saya menyatakan bahawa minyak sawit kita adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat dalam negara yang namanya Malaysia. Kalau ia satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal lagi bagaimana kita mengemukakan kepada dunia bahawa ini adalah anugerah Allah, bahawa minyak sawit kita minyak yang sangat baik untuk kesihatan, yang sangat baik untuk dunia, yang akan kita usahakan secara mampan, yang mesra alam, dan ia memberi kebaikan kepada dunia. Itu yang kita kena bawa. Jadi bila kita berhadapan dengan cabaran kempen itu, maka bagi saya ia sebagai satu cabaran yang kita kena sahut, dan kita kena bersikap berunding dengan mereka. Kalau mereka
kempen kita, kempen untuk downgrade kita, kita balas balik dengan kajian akademik kita. Mana perbincangan di peringkat akademik, peringkat universiti, peringkat seminar-seminar antarabangsa, itu sebagai cara kita berinteraksi secara akademik. Supaya kita tidak ambil konsep bertembung, konsep konfrontasi. Kita ambil konsep kita berbincang, diplomasi, mengemukakan pandangan kita, itu satu. Dan masa yang sama, kita juga tidak fokus pada mereka yang cuba untuk downgrade kita, tapi kita akan buka lagi ruang-ruang baru berbincang dengan orang lain, dengan negara lain, dengan kawasan lain pula. Seperti saya letakkan bahawa kita akan luaskan lagi pasaran sawit sebagai contohlah. Kita luaskan pasaran kita ke peringkat Timur Tengah, kita luaskan di peringkat Afrika. Ini kita akan perluaskan lagi. Bagi saya cabaran EU itu cabaran, tetapi cabaran yang besar juga ialah untuk membesarkan, memperluaskan saiz pasaran kita. Baik, kita bercakap tentang cabaran. Tadi pun Datuk sentuh tentang cabaran di pasaran global. Tetapi sekarang ini timbul pula satu lagi cabaran yang ialah meresahkan kita sebenarnya, iaitu apabila negara kita dilanda oleh wabak COVID-19 ini. Jadi COVID-19 ini bukan hanya musibah untuk negara kita, musibah untuk dunia. Tetapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat musibah di sebaliknya pasti ada kebaikan yang akan datang. Kita yakin selepas berakhir COVID-19 akan berlaku suatu keadaan baru, fenomena ekonomi yang baru, fenomena sosial yang baik yang baru, yang barangkali dia akan menjadikan kita lebih kuat, lebih gagah, lebih berdaya saing dan lebih maju ke hadapan dengan inovasi yang baru. Itu keyakinan saya. Tetapi tinggal lagi bagaimana kita berinteraksi dengan COVID-19 yang sedang melanda sekarang. Maka bagi pihak Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, bila mana datang satu arahan PKP, kawalan dari sudut pergerakan, maka yang pertama kita rundingkan ialah sejauh mana perusahaan perdagangan dan komoditi perlu diberi pengecualian dan kelonggaran untuk mereka beroperasi. Kenapa? Kerana ia menyumbang kepada essential service, kepada perkhidmatan yang perlu. Contohnya, kalau kita minyak sawit sebagai contoh, itu adalah keperluan makanan kita. Minyak sawit untuk digunakan dalam masakan dan sebagainya, itu keperluan manusia, satu. Yang kedua, getah sebagai contoh. Getah menyumbang kepada keperluan sarung tangan getah perubatan, yang mana ia diperlukan oleh doktor-doktor di bidang perubatan. Itu melibatkan nyawa manusia. Maka sawit melibatkan makan minum, kemudian getah melibatkan nyawa manusia yang sakit dan sebagainya. Maka kita berunding dengan kerajaan untuk mendapat kelonggaran. Kemudian kita ada juga kayu kayan, yang mana mereka ada kontrak ekspor di peringkat antarabangsa, yang kalau tertangguh kerja kita untuk membekalkan apa yang telah ditetapkan oleh kontrak, maka tentulah akan berlaku keadaan kesan pada ekonomi dan juga kesan pada syarikat. Dan kita berunding kerajaan pula untuk memperluaskan kelonggaran itu kepada bidang kayu kayan. Jadi apa yang kita buat di peringkat perdagangan, perusahaan perdagangan dan komoditi ialah mendapatkan pengecualian untuk beroperasi bagi sektor sawit, sektor getah dan juga sektor kayu kayan, dan satu lagi di sektor koko. Apakah pengecualian itu dibenarkan Alhamdulillah, atau daripada diberikan? awal lagi bila kita berunding dan saya bawa paper dalam kabinet, maka kita dibenarkan untuk beroperasi, tapi dengan syarat-syaratnya. Sebab itu saya gunakan istilah kelonggaran. Kelonggaran ni maknanya dia ada syarat-syarat dia. Kalau dalam kaedah Islam dia kata ad-darurat tuqaddar ad-darurat atau qadar biqadariha. Maknanya darurat ni bila dia berlaku, dia ada qadar yang perlu kita lihat. Jadi bila kita beri kelonggaran, pertama sekali kita buat syarat, mesti minimalkan dari sudut tenaga kerja sehingga 50%. Itu yang pertama. Sebab kalau kita buka 100%, berarti PKP yang kita rancang tidak akan berjalan dengan baik. Mesti ada kaedah dia. Kita ambil 50%, itu satu. Yang kedua pula, dari sudut SOP keselamatan dia, mesti kita jaga supaya tidak berlaku perebakan wabak COVID-19 ini dalam kawasan ladang dan juga kawasan penghilangan. Jadi kita syaratkan antaranya di awal pagi dia ambil suhu bagi memastikan bahawa pekerja-pekerja ini tidak demam dan sebagainya. Satu. Yang kedua,
menggunakan kaedah penjarakan sosial 1 meter, tapi di peringkat ladang tidak ada masalah kerana masing-masing bila mereka menoreh getah ke, mereka tuai sawit ke, dah ada jarak yang sangat jauh. Tapi di peringkat penghilangan itu penting, ada penjarakan sosial. Tapi sememangnya kilang-kilang ini memang telah mengamalkan SOP keselamatan yang ketat sebenarnya, maka tidak ada masalah daripada kita. Kemudian juga kita gunakan hand sanitizer untuk mencuci, membersihkan tangan. Ini semua SOP yang kita pastikan ia berjalan. Sebab itulah saya sendiri sebagai menteri diberi tanggungjawab, bila kita beri kelonggaran bersyarat tadi, saya sendiri turun padang untuk melihat dari sudut di lapangannya, adakah benar berlaku apa yang kita harapkan. Maka saya turun, contohnya saya turun di kawasan Felda Belara, di kawasan Parlimen saya sendiri, untuk mengesahkan bahawa sememangnya di peringkat ladang sawit, mereka ini mengikut SOP yang kita arahkan. Kemudian saya juga pergi ke satu lagi kilang memproses sawit, iaitu di Sungai Tong, milik TDM. Juga saya dapatkan kepastian bahawa di peringkat proses sawit, selepas dituai dibawa ke kilang untuk diproses, juga ikut SOP. Sebagai contoh di TDM ini yang kita laksanakan di TDM di Sungai Tong, caranya ialah kita buat giliran bekerja. Kalau hari ini satu kelompok, besoknya kelompok lain pula. Contoh di TDM mereka ada 100 orang pekerja, 30% mereka adalah yang berada di luar daripada kawasan penghilangan, yang ni tak dibenarkan bekerja, berehat kat rumah, tapi mereka diberikan gaji. Tinggal lagi 70 orang yang ada rumah di kawasan ladang, mereka dibuat 2 shift. Satu hari satu shift, satu hari lagi shift yang lain, maka mereka tidak akan bertembung. 35 orang pun dibuat penjarakan sosial. Diambil suhu bukan hanya melibatkan mereka, suhu melibatkan mereka dan ahli keluarga mereka setiap hari, dan tak dibenarkan orang luar masuk di kawasan ladang. Maknanya kalau itu yang mereka jaga, ladang mereka jaga tak bagi orang masuk, kilang mereka jaga tak bagi orang luar masuk, maka tidak akan adalah ruang untuk pesakit yang positif COVID-19 datang ke tempat ladang atau di tempat kilang. Itu kita berjaya pastikan ia berlaku. Saya tertarik hati bila Datuk memberikan contoh-contoh apa tindakan yang telah pun diambil oleh pihak Datuk sendirilah dalam usaha untuk memenuhi kehendak PKP. Tetapi dari segi production, dari segi pengeluarannya, dari segi pendapatannya, apakah ianya terjejas ataupun tidak? Pertama sekali, bila kita isytiharkan PKP, kita punya komitmen bagi kerajaan ialah memastikan bahawa keperluan tempatan itu dapat kita pastikan dan kita penuhi. Sebab itulah kita katakan dengan 50% tenaga kerja tadi di peringkat ladang, di peringkat kilang, itu telah cukup untuk menjamin keperluan di peringkat negara kita, di peringkat tempatan bagi sawit. Tetapi bila melibatkan getah, dia agak berbeza. Getah ini, mereka ini di peringkat getah kita, Malaysia merupakan negara yang pengeluar utama kepada sarung tangan getah perubatan. Perubatan itu penting. Kita menyumbang kepada 65% daripada keperluan dunia. Kalau kita ambil contoh untuk tahun 2020, dijangka keperluannya adalah sebanyak 330 bilion unit. Malaysia dijangka membekalkan 220 bilion unit. Berarti 65% daripada keseluruhan dengan nilainya ialah ada 22 bilion. Kalau kita gagal untuk membekalkan perkara ini dengan hanya 50% production sebagai contoh, maka tentulah kesannya bersebar dunia. Kerana apa yang kita perlu ialah kita boleh bekalkan sarung tangan getah perubatan untuk keperluan manusia di peringkat perubatan melibatkan nyawa. Maka sebab itulah kita berusaha dengan kerajaan, dan terkini kita telah berjaya mendapat kelulusan kerajaan untuk di peringkat getah mereka beroperasi 100%. Kalau begitulah situasi yang Datuk sebut, dari segi harga getah itu sendiri, price ialah banyak yang komplain kejatuhan harga getah di pasaran. Bagus soalan ini sebenarnya. Jadi apakah itu membantu sebenarnya? Pertama, saya mau beri satu pendidikan kepada rakyat untuk faham bahawa harga getah bukan di bawah bidang kuasa kita menentukannya. Dia adalah pasaran global yang akan menentukan berapa nilai pada setiap hari. Sebab itulah saya sendiri mengambil inisiatif. Setiap hari saya akan masukkan dalam Facebook saya apa harga terkini
harga purata untuk hari ini sama ada melibatkan getah atau melibatkan sawit. Getah ini pertama bila kita menjadi pengeluar utama kepada sarung-tangan getah perubatan dunia ini, ia tidak menyumbang besar kepada penentuan harga getah kerana keperluan untuk mengeluarkan sarung-tangan getah perubatan ini hanya mengambil sekitar 10% sahaja daripada pembekalan getah dunia. Berarti kita belum mampu untuk menguasai pasaran dunia pada harganya hanya dengan sarung tangan getah perubatan tadi. Belum cukup kuat. Okay. Tetapi kalau kita pergi lebih jauh lagi pada masa akan datang, kita kena tengok lagi apa di produk hiliran yang penting daripada hasil getah. Contohnya melibatkan tayar. Tayar ini industri yang besar. Kalau kita getah kita ini menyumbang besar kepada keperluan tayar dunia, maka tentulah hasilan getah kita boleh menyumbang. Tapi kita kena ingat, hari ini Malaysia berada pada kedudukan nombor 7 pada pengeluaran getah dunia. Kita nombor 7 sekarang. Kerana banyak faktor melibatkan peladangan sendiri yang semakin kecil orang yang mau terlibat dengannya dan juga pelbagai faktor yang lain. Ini kita kena tengok. Sebab itu saya katakan bahawa di peringkat dunia ada harga yang global dan kita terikat dengan harga itu. Cuma di peringkat kerajaan, apa yang kerajaan buat ialah iaitu kita wujudkan satu sistem dipanggil IPG, insentif pengeluaran getah, bertujuan untuk menstabilkan pendapatan pekebun kecil. Macam mana? Kalau harga getah berada di bawah harga RM2.50 itu harga getah skrap, di bawah RM2.50, maka automatik akan diaktifkan IPG ini, insentif pengeluaran getah tadi diaktifkan pada harga RM2.50. Contoh sekarang harga hari ini RM1.55 satu kg. Maka automatik harga yang patut diaktifkan ialah RM2.50. Macam mana? Mereka beli dengan harga, mereka jual dengan harga RM1.50 di peringkat ladang dengan peraih mereka. Jadi mereka boleh mohon dengan kerajaan dengan sistem yang ada untuk dibayar lagi baki bayaran. Kalau RM1.50 maknanya kerajaan akan bayar RM1 sebagai sumbangan daripada kerajaan. Itu yang kita boleh buat sekarang. Cuma yang sedang saya kaji sebagai menteri yang baru ialah bagaimana cara untuk kita memastikan bahawa IPG ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pekebun kecil kita. Kerana apa yang berlaku pada hari ini ialah klaim atau tuntutan bagi IPG ini hanya sekitar dalam 10 hingga 20% sahaja yang klaim. Kerana orang-orang kampung ini mereka kadang-kadang tidak ambil berat sangat cara klaim dan mungkin ada pelbagai faktor menjadikan mereka tidak berusaha semaksimalnya. Maka kerja saya ialah pastikan mereka dapat klaim semaksimal dengan cara memudahkan kaedah IPG. Maka saya buat arahan kepada para pegawai saya untuk mengkaji balik sistem pengaktifan IPG ini supaya sasaran untuk kita aktifkan semaksimal pada pekebun kecil ini berjalan, insya-Allah. Itu yang saya sedang buat. Tunggu masalah untuk kita bentangkan apa kaedah baru nanti, insya-Allah. Okey, cuba kita sentuh pula tentang minyak sawit kembali semula daripada apa yang Datuk sebut tadilah. Saya tertarik hati sebenarnya tu kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, yang berkata bahawa minyak sawit bukan sekadar boleh membersihkan tangan dan pakaian, tetapi juga membunuh virus COVID-19 ini. Ya, ini sebenarnya satu kenyataan menarik daripada Dr. Ahmad Parvez Gulam, itu Ketua Pengarah bagi Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Pertama, saya nak bagi satu kefahaman rakyat. Apa dia fungsi Lembaga Minyak Sawit Malaysia? Fungsinya ialah menentukan dasar dan juga strategi bagi kita membangunkan kelapa sawit Malaysia. Itu kerja sangat besar. Dan untuk kerja inilah mereka membanyakkan penyelidikan hingga akhirnya mereka mampu untuk mengeluarkan pelbagai inovasi baru hingga boleh melahirkan pelbagai produk hiliran daripada hasilan minyak sawit tadi. Berarti minyak sawit bukan hanya untuk diambil minyaknya dibuat masak, tidak, tapi ada produk hiliran yang lain, terutamanya melibatkan
kosmetik, melibatkan bahan-bahan pencuci dan sebagainya. Maka itu yang dibuat di peringkat MPOB, di peringkat lembaga tadi. Maka hasil kajian itulah antaranya menurut kajian yang dibuat oleh Dr. Ahmad Farvez Ghulam, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia ini, ialah ia juga boleh membantu untuk membunuh virus COVID-19. Bunuh macam mana? Kita hari ini kita basuh tangan menggunakan hand sanitizer. Alat atau bahan pencuci yang berasaskan minyak sawit ini juga mampu untuk membunuh virus menggunakan pencuci tadi. Itu yang terkini yang dilaporkan oleh Dr. Mak Farwez. Berarti inilah suatu benda baru sebagai sumbangan daripada MPOB kepada rakyat Malaysia, bukan rakyat Malaysia, pada dunia. Sebenarnya. Maka di situlah kita lihat, kalau tadi kita bincang isu serangan atau lobby di peringkat Eropah terhadap minyak sawit kita, inilah peluang kita mengemukakan bahawa ini antara kelebihan. Dan saya suka menarik perhatian bahawa Duta Amerika Syarikat ke Malaysia dalam satu Twitter beliau menyebut tentang bahawa Malaysia menjadi penyumbang besar kepada dunia menerusi getah sebagai contoh, menerusi sarutan getah kita lah. Berarti kita boleh menyumbang untuk dunia sebenarnya, bukan hanya menerusi getah, juga menerusi sawit. Nah, kalau hari ini kita berhadapan dengan COVID-19, kita menyatakan bahawa bahan pencuci yang berasaskan minyak sawit ini mampu untuk membantu rakyat berhadapan dengan virus COVID-19. Tapi dengan apa yang Datuk sebut tadi sebelum kita berehat tu, dengan alasan-alasan yang diberikan dengan fakta-fakta yang Datuk sebut tadi, apakah Datuk yakin bahawa pandangan serong ataupun langkah-langkah serong yang cuba dilakukan oleh negara-negara barat terutamanya lah terhadap hasil kelapa sawit kita, getah kita dan sebagainya, saya mungkin sangat yakin kita boleh berhadapan dengan mereka. Saya sangat yakin. Pertama, saya berikan kepercayaan penuh kepada MPOB, Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Satu badan yang membuat kajian yang sangat terperinci. Kalau kita lihat apa yang mereka buat, apa mereka hasilkan, sangat detail, sangat terperinci. Maka kalau kita gabungkan lagi apa yang mereka kaji dengan kajian di peringkat yang lain, saya punya hala tuju baru untuk kementerian ini ialah bukan hanya kita berpada dengan kajian di peringkat kita, tapi juga kerjasama dengan pihak universiti, dengan penyelidik luar untuk kita bangunkan lagi minyak sawit kita dari sudut penyelidikannya. Maka kita yakin dengan kajian yang berterusan secara akademiknya, dengan bantuan pakar-pakar di universiti dan juga mungkin pihak luar yang sudah bekerjasama dengan kita yakin kita boleh menangani segala usaha kempen dan lobby ini secara akademik, secara berunding dan secara harmoni, insya-Allah. Itu keyakinan saya. Menarik. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini di Ruang Bicara ini, jangan ke mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita berehat dulu buat seketika. Dia lebih pada konten. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang COVID-19, implikasi dan tindakan untuk sektor perdagangan dan komoditi, dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, iaitu Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini, Aizam dari Kuala Lumpur. Sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Zam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Sarkawi, Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Dan salam juga pada Yang Berhormat Menteri Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji Khairuddin. Terima kasih. Datuk Khairuddin, ya. Boleh dengar tu? Ya, silakan, Zam. Ya. Baik, saya ada dua perkara. Pertama sekali, saya mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri supaya dapat Kementerian Datuk berbincang secara bersama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga KDN berkaitan dengan ramainya
warga asing yang duduk dalam ladang supaya mereka dapat diberikan status visa yang ataupun permit kerja yang sah di seluruh Malaysia. Kerana kekangan ini menjadi bebanan kepada pengusaha dan juga organisasi yang terlibat dalam industri. Supaya dengan adanya duduk bersama dengan kementerian yang terkait tadi, benda ini dapat dipermudah cara dan dapat diselesaikan masalah pendatang asing ini tadi. Satu. Yang kedua, saya juga mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri supaya dapat mempertimbangkan dan membuatkan sebuah badan khas, jawatan kuasa khas yang kita panggil majlis lah, yang kita boleh dianggotai oleh pelbagai pihak dalam industri terkait supaya dapat membantu memberi pandangan dan juga hal-hal berkaitan dalam industri dapat didengar dan juga pandangan daripada pihak bawahan dan juga pihak kementerian supaya boleh dibuat timbang cara yang sewajarnya. Dan bukan hanya sekadar ialah satu pihak saja. Memang kita akui banyak badan yang ada macam MPOB, dan kalau boleh semua ni kita kaitkan bersama badan-badan lain dalam industri ini, termasuk juga pengusaha dan juga penoreh, peladang dan juga ini ambil wakil-wakil mereka, termasuk NGO juga. Ini yang terbaik supaya boleh memantapkan lagi dari segi pasaran, dari segi harga ataupun juga market di peringkat nasional dan juga global. Itu saja Tuan Haji Sarkawi. Mudah-mudahan dapat Yang Berhormat Menteri mendengar dan juga mempertimbangkan dua perkara ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Aizam. Jadi jangan risaulah. Saya percaya bahawa Yang Berhormat Datuk Muhammad Dr. Muhammad Khairuddin pastinya boleh menjawab apa yang anda bangkitkan. Pertamanya terima kasih atas dua pandangan dan saranan daripada yang menelpon tadi. Pertama sekali, isu pekerja asing di Malaysia di bidang peladangan. Suka saya maklumkan bahawa kita mempunyai 265,397 orang warga asing atau pekerja asing yang terlibat dengan kerja-kerja di peringkat peladangan. Satu angka yang sangat besar sebenarnya. Kerana itulah kita bergerak ke hadapan. Apa dia? Iaitu kita perlu bergerak ke arah mekanisasi, iaitu banyak menggunakan mesin pada masa akan datang. Dan kerajaan menerusi kementerian saya telah menyediakan banyak geran-geran, inisiatif dan juga skim-skim yang membantu pegabung kecil dan juga di peringkat syarikat peladangan untuk bergerak ke arah menggunakan mesin. Ada banyak skim yang kita sediakan. Tujuannya supaya untuk jangka masa panjang kebergantungan kita kepada tenaga asing dapat kita kurangkan. Kenapa? Sebab bila kita guna tenaga asing, ada tu isu yang kita bincang tentang lobby tadi. Lobby di peringkat antarabangsa, khususnya di peringkat Eropah, mereka menggunakan suatu alasan, iaitu kita menggunakan buruh paksa. Apa makna buruh paksa bagi mereka? Maksud buruh paksa ialah di peringkat kita, bila mana datang pekerja asing ke Malaysia, mereka ini adalah orang yang ada kontrak. Mereka datang ke Malaysia, kontrak dan secara kontrak, dan biasanya pasport mereka ini dibiayai oleh syarikat peladangan ini. Bila mereka masuk ke Malaysia, mereka ada kontrak 2 tahun dan mereka berada di peringkat ladang, kurang diberi kebenaran untuk keluar. Kerana kalau diberi kebenaran untuk keluar, mereka lari meninggalkan ladang walaupun pasport berada di tangan berada di peringkat majikan, mereka lari, maka mendatangkan kerugian kepada syarikat peladangan tadi. Ini isu yang global sebenarnya. Maka isunya bila mana mereka tak dibenarkan keluar, dikawal dan dijaga oleh syarikat peladangan, maka dikatakan itu sebagai buruh paksa. Sedangkan itu satu sistem pengurusan di peringkat kontrak. Okey, itu isu dia. Maka kalau kita berhadapan isu ini, antaranya kita kena lobby pada mereka hakikat sebenar yang berlaku, dan kita gambarkan bagaimana kebajikan
mereka ini dijaga oleh para majikan. Satu. Yang kedua, jangka masa panjang kita perlu kurangkan kebergantungan kepada buruh seumpama ini, iaitu dengan banyakkan penggunaan mesin tadi. Berarti memang kita berusaha ke arah itu. Adapun isu berkaitan visa, kalau yang dimaksudkan oleh saudara Manggil tadi ialah mereka yang tak ada permit kerja, itu kesalahan. Mana boleh satu syarikat perdagangan mengambil satu orang yang menjadi buruh tanpa mendapat permit kerja yang sah. Tapi kalau isu ialah tamat tempoh kerja dan memerlukan penambahan lagi, itu isu yang lain lah. Maka bagi saya peringatkan bahawa jangan ada di peringkat perdagangan menggunakan buruh yang mereka tak ada permit kerja, kerana kita menyumbang kepada perlakuan yang salah di peringkat negara kita sendiri. Adapun yang saya rasa perlu dijaga ialah maksimalkan kebajikan untuk buruh-buruh daripada warga asing ini, kerana isu kebajikan adalah isu global, milik semua orang, tak kira siapalah, selagi dia adalah pekerja kita. Islam mengajar kita bahawa mereka macam saudara kita juga mesti dijaga. Maka apa yang saya akan lihat selepas ini ialah untuk pastikan bahawa semua di peringkat perdagangan menjaga kebajikan yang semaksimalnya kepada buruh-buruh asing tadi. Okey, persoalan yang ataupun isu yang anda dapatkan pandangan Datuk jugalah. Ini kurang daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah baru-baru ini, iaitu menghentikan operasi perdagangan di Sabah disebabkan oleh COVID-19 ini. Jadi apa tindakan ataupun respon daripada kementerian sendiri berkaitan bila berlaku PKP ini, kemudian kita beri kelonggaran kepada syarikat perdagangan sawit dan getah untuk beroperasi. Kemudian berlaku di peringkat Sabah, iaitu arahan untuk ditutup ladang dan juga kilang di 3 daerah. Itu di Lahad Datu, di Tawau dan juga di Kinabatangan. Maka bila tidak dibenarkan beroperasi, maka persatuan yang melibatkan syarikat-syarikat perdagangan ini, MPOA, mereka berunding dengan saya dan mengajak untuk kita bincang dengan kerajaan Sabah. Maka saya sebagai menteri, saya hantar surat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menceritakan harapan daripada sektor perdagangan ini, dan juga kita bincang di peringkat kabinet isu ini untuk memastikan bahawa bukan semua syarikat atau bukan semua ladang diarahkan tutup, kerana puncanya ialah kerana ada 2 kes yang positif COVID yang datang dari kluster tabligh. Mereka pulang ke Sabah dan mereka bekerja di ladang. Mereka ini yang menjadi punca kepada COVID-19 boleh tersebar. Maka dengan sebab itu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mengarahkan untuk ladang ditutup. Cuma isu ini lah ditutup semua ladang di kawasan sekitar tiga daerah. Kemudian terkini pula arahan penutupan itu melibatkan 3 lagi daerah, menyebabkan semua daerah yang tak dibenarkan untuk beroperasi sama ada ladang ataupun kilang ialah sebanyak 6 daerah. Kesannya ialah ia melibatkan jumlah yang besar daripada ladang, iaitu melibatkan hampir 75% daripada keseluruhan perdagangan di peringkat negeri Sabah, dan beri kesan kepada 100,000 orang pekerja di bidang perdagangan dan di bidang penghilangan minyak. Maka dengan sebab itulah saya masih lagi mewakili sektor perdagangan, masih lagi berunding dengan Ketua Menteri untuk mereka berikan kelonggaran. Dan kita faham apa kekangan mereka. Tentulah kerana nak menghalang penyebaran wabak COVID-19 itu kita faham apa hasrat mereka. Cuma di pihak kami kita menyatakan bahawa berdasarkan pengalaman kami di Semenanjung, tak ada satu kes pun positif COVID-19 daripada awal berlaku kes ini, daripada awal berlaku PKP. Kenapa? Kerana kita di peringkat ladang, di peringkat kilang mengamalkan satu SOP yang sangat ketat. Saya sebutkan di awal tadi. Jadi kita beri keyakinan kepada kerajaan Sabah bahawa sekiranya diberi kelonggaran untuk beroperasi, selain daripada ladang yang telah terbabit, satu ladang yang positif tadi, kita beri jaminan bahawa tidak akan berlaku perebakan COVID-19 kawasan mereka. Bahkan sebenarnya bila kita benarkan beroperasi, dia menguntungkan kerajaan Sabah. Macam mana? Kerana
sebahagian daripada pekerja di peringkat ladang, termasuk di peringkat kilang, adalah warga asing. Mereka tinggal di dom mereka. Jika kita biarkan mereka di dom mereka dalam keadaan tidak ada kerja, maka macam-macam boleh berlaku. Kalau kita biarkan mereka bekerja ikut SOP kita, ada penjagaan sosial dan sebagainya, dia memberi suatu kerja pada mereka untuk bergerak dalam ruang lingkup ladang mereka sahaja, ruang lingkup kilang mereka sahaja. Dia tidak akan beri kesan pada rakyat di luar sana. Itulah harapan saya. Maka saya sendiri di peringkat kementerian sedang menulis surat kedua untuk membuat rayuan kepada Ketua Menteri Sabah, dan mungkin besok atau lusa saya akan hantar surat tersebut bagi mewakili sektor peladangan. Baik, cuba kita lihat kepada satu lagi isu ini pun menjadi perbincangan sebenarnya. Kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan apa yang disebut sebagai pemberian pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin ekoran daripada wabak COVID-19 ini. Jadi tadi pun Datuk sebut tentang hampir 1 juta pekebun kecil getah dan sawit yang terkesan akibat daripada COVID-19 ini. Jadi apakah faedah yang akan mereka peroleh? Baik, pertama sekali suka juga saya bagi faham kepada rakyat Malaysia tentang fungsi kementerian. Fungsi kita ialah membangunkan industri, dasar dan strategi pembangunan. Adapun dari sudut kebajikan, mereka yang terlibat itu di bawah kementerian lain. Pekebun kecil mereka benang juga di bawah Disda, antaranya kalau melibatkan getah dan sebagainya, dan mereka berada di bawah pengurusan kementerian lain ataupun jabatan lain lah, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tetapi oleh kerana pekebun kecil ini menjadi sebagian customer kami, jumlahnya 977,206 orang, maka tentulah kita juga mengambil tanggungjawab untuk pastikan bahawa mereka mendapat yang terbaik sepanjang tempoh PKP ini. Iaitu antaranya sudah masuk dalam kategori B40. Rata-rata mereka ini B40. Berbeza dengan syarikat perdagangan yang besar, ini pekebun kecil, mereka B40. Maka B40 sudah masuk dalam senarai pemberian RM1,600. 1,600 yang dipanggil BSH. Juga ada yang dapat 1,000 kalau pendapatan 4,000 ke atas. Kalau yang bujang tu pendapatan 2,000 ke bawah RM800. Kalau yang bujang pendapatan 2,000 ke atas RM500. Berarti sudah masuk dalam kategori itu. Dalam mesyuarat kabinet, bila PM nak bentang, saya kata kepada PM, pekebun kecil masuk ke tidak? Dia kata masuk semua. Tak ada seorang yang tinggal. Itu tagline yang digunakan oleh PM. Tak ada seorang yang tertinggal. Dan tentunya lah mereka yang berinteraksi dengan kementerian, 977,000 orang tadi, yang tentulah rakyat atau keluarga mereka punya hampir 5 juta orang juga mendapat nikmat. Tapi di masa yang sama, sekiranya kelonggaran itu kekal sehinggalah berakhir COVID-19 atau berakhir 14 April nanti PKP kita, maka itu juga satu cara kita mengekalkan pendapatan mereka. Berarti kelapa sawit dapat dituai di peringkat ladang, getah dapat ditoreh di peringkat ladang, itulah pendapatan mereka. Kalau mereka tidak boleh menoreh, mereka tak boleh menuai, maka tentulah besar lagi lah saiz yang perlu kita tanggung melibatkan kerugian material makan minum mereka. Jadi bagi saya kelonggaran itu membantu kita, membantu negara untuk memastikan pekebun kecil tidak terlalu terkesan dengan COVID-19. Baik, saya nak mengajak Datuk pula melihat jauh ke hadapan tu ialah berlandaskan daripada apa yang Datuk sebut sendiri. Kita bercakap tentang tadi pun Datuk ada sebut sebentar lalu tentang memodernkan sektor pertanian dan sebagainya. Tambah pula kita sedang di dalam ambang industri revolusi 4.0. Jadi apakah sektor peladangan dan komoditi ini mungkin juga akan bergerak ke arah itu dalam usaha untuk memodernkan industri peladangan dan juga komoditi itu secara keseluruhan. Kalau kita lihat antara hala tuju kementerian ialah penggunaan sistem automasi dan mekanisasi yang bagi mengurangkan kebertanggungan pada pekerja tadi. Dan untuk itu kita lihat sebagai contoh di peringkat mesin pemotong buah tandang sawit berkuasa elektrik, atau kita panggil cantas, itu satu. Kemudian kita ada teknik semurang biologi.
menggunakan drone untuk kita mengatasi isu ulat bungkus pokok kelapa sawit. Dua. Yang ketiga, kita juga ada penggunaan alat RRI meter kita panggil. Tujuannya untuk menentukan kandungan getah dan juga bahan bukan getah menggunakan aplikasi spektroskopi NIR. Berarti kita bergerak ke arah itu. Dan juga kita ada penggunaan teknologi Geographical Information System atau GIS dan juga remote sensing dalam aktiviti penanaman kenaf, getah dan juga sayur. Berarti kita memang bergerak ke arah satu revolusi lah istilahnya, menggunakan mesin untuk kita bergerak ke arah perkebun yang smart, perkebun yang bijak. Dan saya juga sedang berfikir bagaimana cara untuk kita melahirkan perkebun kecil yang akan datang, bukan hanya perkebun kecil seperti mana yang hari ini menjadi bidang kerja orang-orang tua berumur 50 tahun ke atas. Untuk makluman, sebenarnya daripada 977,206 ini, kebanyakan mereka adalah yang berumur 50 tahun ke atas. Kenapa? Kerana anak-anak muda mereka bergerak ke arah sektor pekerjaan yang lain. Kita perlu fikir bagaimana kita nak melahirkan graduan yang bekerja di bidang peladangan dengan cara yang bijak. Yang kita boleh berikan pada mereka semangat bermula daripada alam universiti lagi. Kalau kita lihat di negara Eropah yang berladang, sama ada yang menanam jagung, yang menanam gandum, yang menanam bunga matahari dan sebagainya, mereka adalah peladang-peladang yang bersifat moden, mempunyai ladang yang besar tapi tenaga kerja yang sangat kecil, menggunakan mesin yang begitu banyak. Kenapa? Itu panggil smart, bijak. Jadi saya ingin bergerak ke arah itu dan saya sedang berbincang dengan peringkat kementerian untuk melihat bagaimana kita membesarkan saiz pekerjaan ini hingga diminati oleh para graduan kita di universiti. Ini memerlukan perbincangan panjang dengan peringkat universiti. Saya akan bergerak ke arah itu untuk kita melahirkan mereka selepas keluar nanti bekerja dengan kita dengan cara yang bijak, dan kita tentulah dapat melahirkan produktiviti yang lagi baik jangka masa panjang. Itu bagi saya future lah, masa depan bagi industri ini, insya-Allah. Okey, masa depan juga untuk industri ini. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa sebelum ini dikatakan bahawa kementerian ini kurang sebenarnya dari segi promosi, terutamanya dalam menangkis serangan-serangan yang dibuat oleh negara-negara bagi saya luar. Apa yang sudah dibuat oleh pentadbiran dahulu sudah baik. Tinggal lagi kita menambah baik lagi. Mereka telah buat apa yang mereka patut buat, dan saya ambil konsep ialah kita tidak mahu mula daripada kosong. Kita mahu bergerak pada titik di mana mereka berhenti. Di mana titik berhenti menteri yang lalu, di situlah datang saya untuk menyambungnya. Saya tidak mahu mulakan yang baru. Sebagai contoh, kempen Sayangi Sawitku yang dimulakan oleh menteri yang lalu, saya akan teruskan. Kerana kalau kita pergi tukar je nama, kita perlukan dana lagi, perlukan kempen yang baru lagi, bermula dari kosong. Tidak, itu bukan cara saya bekerja. Cara saya, kita minimalkan kos. Apa yang baik pada pertuan lalu kita teruskan, sambung pada titik di mana mereka berhenti, kita teruskan bekerja. Maka tentulah banyak benda yang kita boleh buat. Kalau semua nak mula baru belaka, datang menteri baru, datang benda baru pula, buang yang lama, ke mana kita akan pergi? Menteri mungkin 3 tahun, saya mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun, kita tahu usia kita. Kalau biasa 5 tahun kan. Jadi berarti kalau setiap datang menteri baru, nak tukar nama, kemudian nak tukar jenama, nak tukar logo, nak tukar kempen, nak tukar macam-macam benda, bagi saya kita tidak akan ke mana. Kita akan berada pada titik kosong balik. Jadi bagi saya kita kena mulakan keadaan begitu. Patut bagi saya minta bentang dulu apa yang dia buat, kita sambung, kita tambah baik, kita perbaiki, kita tangani kelemahan. Itu cara kita bekerja. Saya suka dalam program yang lalu pun saya ada tetamu yang datang untuk bercakap tentang program ataupun projek biodiesel itu. Setakat ni apa perkembangan yang boleh kita kongsi? Biodiesel ini satu inovasi barulah bagi negara kita. Dan saya jadikan dia sebagai salah satu daripada keutamaan lah. Saya sebut di nombor 8 tadi. Ini suatu benda yang boleh kita banggakan. Bagaimana kita kemukakan pada dunia menerusi gabung jaling antara minyak sawit kita dengan minyak daripada sumber lautan kita itu, akhirnya melahirkan satu minyak baru yang dipanggil biodiesel tadi. Kita sedang bergerak kepada B20 sekarang.
kalau ikut perancangannya B20 ini bermula pada Februari yang lalu dan sekarang sedang bergerak. Cuma oleh kerana berlaku COVID-19 maka perancangannya agak terbantuk sedikit. Dan semalam pun salah seorang daripada yang terberindustrasi ini iaitu wakil daripada Petronas, Datuk Syed Zainal datang bertemu dengan saya bentangkan apa perancangan yang sedang dibuat dan apa yang kedepannya bila mana kita berhadapan dengan COVID-19. Akan berlakulah sedikit perubahan pada timeline pada masa persiapan kerja kita. Maka yang tu saya telah bincang panjang dan saya akan minta lagi perbincangan daripada syarikat yang lain, share dan sebagainya untuk kita lihat bagaimana kita nak pastikan bahawa sasaran kita untuk B20 mula bergerak sekarang di Langkawi kita mulakan, dapat kita perluaskan hingga dapat kita buat di Sarawak dan akhir sekali kalau ikut perancangannya tahun 2025 di peringkat Semenanjung pula. Jadi usaha sedang berjalan, cuma COVID-19 menjadi sedikit cabaran untuk kita dan saya perlu tengok balik, adjust balik apa yang patut kita buat bagi biodiesel ini. Tapi dia tetap suatu inovasi baru yang kita kemukakan pada dunia. Tapi dia telah pun dilancarkan sebenarnya di Langkawi. Respon dapat responnya sangat baik kerana pertama biodiesel ini mesra alam. Betul. Mesra alam. Dan kita antara kempen di peringkat antarabangsa taraf kita ialah minyak kita tidak mesra alam. Kita menyatakan tidak. Kita bergerak ke arah mesra alam. Itu saya gunakan perkataan lestari tadi. Kita bersifat lestari, kita bersifat mampan. Maka benda ni biodiesel kita kena perkasakan lagi di satu peringkat menjadi alternatif kepada minyak yang kita guna pakai sekarang. Itu dia masa panjang lah. Kita harap dengan kajian-kajian terkini yang akan lahir lagi makin memperkukuhkan lagi ruang baru menusi biodiesel ini, insyaAllah. Baik, kita ada lebih kurang 3-4 minit saja lagi di penghujung sebenarnya lah. Mungkin kita boleh kongsi harapan Datuk, seruan Datuk, dan kita tahu bahawa Datuk mempunyai tugas yang cukup berat sebenarnya untuk memperkasakan satu kementerian, iaitu Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Kementerian ini cuba kita lihat siapa yang terlibat. Pertama, kementerian, perlibatan dengan pekebun dan juga peladang, kemudian perlibatan dengan syarikat yang mengilang dan memasarkan, dan kilang dan pasar ini berhadapan dengan dunia pula. Ini adalah orang-orang yang di mana kita mesti terlibat. Maka apa yang saya mahu laksanakan sebagai satu strategi ialah, pertama, kita di peringkat kementerian, kita memperkasakan kementerian dari sudut dasar dan strategi pembangunan bagi industri ini. Itu nombor satu. Kerana tanpa dasar dan strategi di pembangunan dipertingkatkan, diperkasakan, kita tidak akan ke mana. Dunia sedang bergerak laju. Kita berhadapan dengan saingan yang besar. Saya sebutkan tadi antara misi kita ialah daya saing global. Maka kita kena bergerak pantas untuk kita selangkah ke hadapan berbanding dunia lain. Kerana memang sawit ini kita antara negara yang terbesar di samping Indonesia dan juga Thailand. Maka tentulah kita kena ke hadapan dalam perkara ini. Satu, perkasakan dasar dan strategi pembangunan di peringkat kementerian melalui pelbagai lembaga yang kita ada. Yang kedua, memperkasakan pekebun kecil. Saya di peringkat ladang yang besar, kita tahu mereka bersistem, tapi pekebun kecil kita perlu berikan perhatian hingga mereka melihat bahawa industri ini satu industri yang mempunyai suatu masa depan yang sangat baik dari sudut pendapatan mereka, yang tidak perlu hanya bergantung pada kerajaan untuk mengaktifkan IPG atau memerlukan geran dan sebagainya, tapi mereka melihat ini future yang masa depan yang sangat besar. Itu kerja besar melibatkan kementerian dengan customer kami di peringkat pekebun kecil dan juga di peringkat ladang. Yang ketiga, di peringkat pengilangan proses dan juga syarikat pemasaran. Kita perlu perkasakan modal kerja mereka. Kalau sudah ada modal kerja mereka, dibesarkan lagi hingga mereka boleh bergerak begitu laju dan jauh untuk pergi ke pasaran antarabangsa. Kemudian di peringkat antarabangsa, promosilah. Kita di bawah kementerian kita ada, sebagai contoh, kita ada MAGMA, satu majlis khusus untuk membincangkan promosi ekspor getah dunia. Berarti kita bincang peringkat dunia. Kita ada MPOC, Malaysian Palm Oil Council,
yang juga bertugas untuk kita promo keluar di samping MPOB yang kita ada. Bererti pasaran luar kita kena tangani dengan pelbagai delegasi di peringkat internasional untuk kita berhubung dengan pelbagai negara yang ada, menerusi bukan hanya kementerian kami, juga dengan kerjasama kementerian luar negeri dan sebagainya, dengan MITI dan sebagainya. Libat urus itu mesti melibatkan banyak kementerian untuk kita pastikan di peringkat antarabangsa kita berjaya bawa semua peladangan dan komoditi kita ini ke peringkat antarabangsa. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah saya seperti biasalah cukup selesa apabila dapat bersama dengan Datuk, dan kita mengharapkan mungkin di lain-lain masa yang terdekat ini kita duduk lagi Datuk di ruang bicara ini, dan daripada apa yang Datuk sebut, memanglah ianya kelihatan satu cita-cita yang cukup besar sebenarnya, satu cabaran yang cukup besar, boleh kita katakan satu semangat yang cukup ambitious sebenarnya untuk mencapai apa yang ingin dicapai melalui Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Tapi saya percaya dengan sokongan daripada semua pihak, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh Datuk Dr. Muhammad Khairuddin ini sudah pastilah ianya boleh dijadikan sebagai kenyataan. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah seperti apa yang kami janjikan selalu, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.